Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi kisah seram. Dan kali ini saya kongsikan dari koleksi siri Alam Misterius oleh Nizam ZZK sendiri. Kisah ini menceritakan pengalaman adik Mia yang mana abang sulungnya telah berkahwin dengan seorang perempuan yang memiliki saka dan ilmu hitam. Okey, tapi sebelum tu, kalau korang masih lagi belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan juga butang like. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Okeylah, apa kata korang tonton video ni sehingga habis. Jom. Kisah seram ni terjadi pada tahun 1973. Kejadian ini berlaku kepada abang sulung aku. Namanya Iqbal. Tapi kami panggilnya Abang Long je. Bawah Abang Long ada Abang Ah dan Kak Lang. Oh ya, nama aku Ana dan umur aku pada masa tu 12 tahun. Aku anak keempat dan aku ada lagi 2 orang adik lelaki. Di sini aku kongsikan latar belakang Abang Long aku ni. Abang Long aku ni antara adik-beradik, dialah yang paling bijak semasa sekolah. Walaupun keputusan MCE-nya atau sekarang ni kira level SPM lah agak baik dan layak sambung belajar, tapi dia terpaksa tolak tawaran belajar tu sebab orang tua aku kurang mampu. Lagipun adik-adik ramai yang masih bersekolah dan kecil-kecil lagi. Ayah aku pula hanya buat kerja-kerja kampung dan mak aku setiap pagi berniaga nasi lemak depan rumah. Pendapatan hanya cukup-cukup makan untuk kami 8 beranak. Walaupun Abang Long aku tu tak sambung belajar, tapi dia ni sangat rajin, suka berniaga. Mungkin dia tengok mak berniaga nasi lemak tu buatkan dia bersemangat untuk cari duit sendiri. Pada mulanya, Abang Long aku ni buat ternakan ayam kampung. Ayah aku ada ternak sikit ayam kampung, tapi untuk keperluan kami je lah. Abang Long nampak ayam kampung ni ada potensi besar dan yakin boleh berjaya. Atas usaha dan kejujuran Abang Long tu, ada seorang usahawan lembu ni berminat jadikan Abang Long aku ni sebagai rakan kongsi ternakan kambing dan lembu. Tak sampai 3 tahun, Abang Long aku tu berjaya ternak lebih 100 ekor lembu dan kambing. Kiranya Abang Long aku ni insan paling berjaya di kampung aku pada masa tu. Kehidupan kami sekeluarga turut berubah. Abang Long buatkan ibu dan ayah rumah baru di sebelah tapak asal rumah kami. Rumah batu, 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Cukup selesa untuk kami. Kami sangat-sangat bersyukur punyai abang yang penyayang dan bertanggungjawab. Namun segala-galanya berubah bila pada suatu hari tu tiba-tiba Abang Long nyatakan hasratnya untuk berkahwin. Masa tu umur Abang Long baru 23 tahun. Kami terkejut sebab tiba-tiba dia buat keputusan begitu. Kami langsung tak tahu pun yang Abang Long ni ada kekasih hati. Jadi kami tertanya-tanya dan rasa tak sedap hati. Satu hari Abang Long bawa balik seorang perempuan. Nampak lebih tua dari Abang Long, tapi cantik orangnya. Namanya Sarah. Umur 36 tahun. Anak yatim piatu. Walaupun pada mulanya ibu dan ayah agak kurang bersetuju sebab perbezaan umur antara mereka tu, namun akhirnya ibu dan ayah tetap terima Kak Sarah jika itu sudah jodohnya. Tapi terus terang, aku tak berkenan dengan Kak Sarah jadi isteri Abang Long. Aku rasa ada sesuatu yang aneh pada Kak Sarah. Kadang-kadang bila aku teringat Kak Sarah tu, bulu roma aku beremang. Abang Ah dan Kak Lang juga rasa benda yang sama. Tapi nak buat macam mana kan? Abang Long dah suka. Ibu dan ayah pun dah restu. So akhirnya majlis perkahwinan mereka pun dilangsungkan pada cuti sekolah hujung tahun tu juga. Majlis kahwin dibuat secara besar-besaran. Semua orang kampung dan rakan-rakan bisnes Abang Long datang ke majlis tu. Sungguh meriah. Walaupun kami perasan ada saudara mara dan jiran-jiran yang mengata, yelah, beza umur 13 tahun tu nampak macam adik dan kakak je layaknya. Tapi kami pendam je perasaan hati sebab takut Abang Long berkecil hati. Selepas majlis selesai dan semua tetamu pun dah balik, Kak Sarah terus memerap dalam bilik. Makan malam pun Abang Long bawakan ke bilik.
Mungkin dia penat, fikir kami sekeluarga. Lebih kurang pukul 10 malam, aku masuk ke bilik. Rasa penat sangat. Kak Lang dah terbaring kepenatan. Tak lama lepas tu, Abang Ah masuk ke bilik kami. Katanya saja nak join kami lepak. Abang Ah kata nak bincang tentang Kak Sarah. Rupa-rupanya, kami bertiga memang rasa tak puas hati dengan perkahwinan Abang Long dengan Kak Sarah. Kami bertiga bersetuju yang Kak Sarah ni ada semacam sesuatu yang aneh. Kami tak pasti apa bendanya. Sedang kami berborak tentang Kak Sarah, tiba-tiba kami terdengar bunyi salakan anjing yang kuat di kawasan rumah kami. Salakan yang mendayu-dayu. Terus bulu roma kami meremang. Sedang kami rasa ketakutan tu, tiba-tiba bilik kami diketuk dengan kuat. Kami semua terkejut. Aku bangkit dan terus buka pintu bilik. Kami ingatkan ibu atau ayah, tapi rupa-rupanya Kak Sarah. Sebaik je pintu dibuka, aku nampak muka Kak Sarah kelihatan marah dan terus berbisik ke telinga aku. Kau jangan nak sibuk-sibuk hal aku. Aku tahu apa yang sedang kau borakkan tadi, kata Kak Sarah dengan tegas. Terus Kak Sarah berlalu dan masuk semula ke biliknya. Aku terpaku. Abang Ah dan Kak Lang juga terkejut dengan sikap Kak Sarah yang menyeramkan tu. Walaupun dah 2 minggu majlis kahwin berlalu, tapi hampir setiap hari Kak Sarah ni hanya memerap dalam bilik. Dia hanya keluar jika Abang Long ada di rumah. Kalau Abang Long outstation 3 hari, maka 3 harilah Kak Sarah tak keluar bilik. Kami rasa pelik sebab tak nampak dia keluar bilik untuk makan atau minum sepanjang Abang Long tak ada di rumah. Pada malam-malam tertentu, aku ada terbau asap kemian dan kapur barus. Kadang-kadang bau wangi dan kadang-kadang bau yang amat busuk. Bau-bau ni datangnya dari bilik abang aku selepas pukul 1 atau 2 pagi. Waktu-waktu begini, aku kerap terjaga sebab aku kerap ke bilik air. Bilik aku tak ada bilik air, so aku terpaksa gunakan bilik air yang berada di dapur. Masa itulah aku bau macam-macam yang pelik dan menakutkan. Pernah sekali ayah aku beritahu ibu yang ayah nak jumpa seorang pawang nak ubatkan Abang Long aku tu. Tapi keesokan harinya, ayah aku muntah darah dengan banyak. Kak Sarah siap cakap dekat ayah, jangan nak memandai-mandai jumpa orang untuk berubat. Ayah terkejut sebab ayah hanya beritahu ibu je. Macam mana dia boleh tahu? 2 bulan lepas tu, paksu kami iaitu adik bongsu ibu datang ke rumah kami. Paksu kami tu terkejut sebab katanya rumah kami penuh dengan makhluk-makhluk jahat. Paksu ajak ayah ke kampung ibu untuk berubat. Malam tu, Paksu tidur di rumah kami dan bercadang awal pagi esok dia bergerak ke kampung ibu bersama ayah untuk berjumpa seorang ustaz. Awal pagi esoknya, sebelum subuh, aku terdengar suara ibu dan ayah riuh di ruang tamu. Aku bergegas bangun. Rupa-rupanya paksu kami tu diserang sawan dan meninggal dunia beberapa jam selepas tu. Kami semua terkejut. Adakah ini kebetulan atau sememangnya perbuatan Kak Sarah? Aku, Abang Ah dan Kak Lang semakin rasa tak puas hati. Kami luahkan pada Abang Long dan ceritakan segalanya apa yang berlaku semasa ketiadaan Abang Long. Abang Long hanya berdiam diri. Abang Long kami bukan seperti yang kami kenal dulu. Banyak keputusan dibuat oleh Kak Sarah. Aku pernah ternampak Abang Long beri duit hampir segenggam dan barang-barang kemas pada Kak Sarah. Aku terkejut juga sebab Abang Long dah jarang beri duit pada ibu dan ayah. Alasannya, bisnes dia kurang bagus, tapi selalu berbelanja besar untuk Kak Sarah. Pada satu hari tu, Abang Long dan Kak Sarah pergi bercuti ke Pulau Pinang. Mereka akan ke sana selama 5 hari. Pada masa inilah kami anak beranak berpakat dan merancang untuk rawat Abang Long dari perbuatan Kak Sarah. Ayah telah pecahkan pintu bilik mereka. Selepas kami selongkar bilik mereka, ayah terjumpa patung dan alat-alat pemujaan yang disimpan dalam peti kayu. Terdapat juga gambar Abang Long dan gambar kami sekeluarga. Kami yakin yang Kak Sarah amalkan ilmu hitam. Ayah nekat bakar semua barang-barang tu. Pada malam tu aku tak dapat tidur lena.
bunyi salakan anjing bersahut-sahutan. Kira-kira pukul 12.30 malam, aku terbau bau bangkai yang sangat kuat. Aku kejutkan Kak Lang. Bila tersedar, Kak Lang pun terbau bau busuk tu. Tiba-tiba Kak Lang menjerit ketakutan dan meraung. Ayah dan ibu jerit nama kami dari luar bilik. Aku terus buka pintu. Kak Lang menangis ketakutan. Katanya, dia nampak Kak Sarah ada dalam bilik kami. Matanya merah dan rambutnya mengerbang sedang memarah ke arah dia. Tapi kami semua tak nampak pun kelibat Kak Sarah. Malam tu kami semua berkumpul dan tidur di bilik ibu dan ayah. Keesokan paginya, kami terkejut bila Kak Sarah keluar dari biliknya. Dia langsung tak bersuara. Pandangannya tajam, seolah-olah sedang marah. Kami tak berani nak tegur. Dia keluar dan berjalan ke arah kandang lembu yang tak berapa jauh dari rumah kami. Bila masa dia balik dari Pulau Pinang? Mana Abang Long? Takkan baru 2 hari dah balik? Sedangkan mereka akan berada di sana untuk 5 hari. Kami kehairanan, tapi tak berani nak bertanya. Selepas 5 hari, Abang Long balik dari Pulau Pinang bersama Kak Sarah. Kami terpinga-pinga. Muka Kak Sarah nampak pucat. Setibanya di rumah, Kak Sarah terus rebah dan meracau-racau. Suaranya garau dan jarinya mencakar-cakar lantai seperti seekor harimau. Tak lama selepas tu, muncul seorang lelaki berkopiah. Ayah panggilnya Ustaz Razi. Rupa-rupanya, ayah dah berpakat dengan Ustaz Razi semasa ketiadaan Abang Long dan Kak Sarah. Badan Kak Sarah kejang, keras macam batu, sebab dah dikunci dengan surah-surah Al-Quran oleh Ustaz Razi. Kak Sarah merayu supaya dilepaskan. Lepaskan aku. Panas. Tolong. Kak Sarah meraung dan berguling-guling atas lantai. Aku kalah. Aku janji akan keluar dari tubuh Sarah ni. Sumpah aku mengaku kalah. Raung Kak Sarah berulang-ulang kali. Akhirnya kira-kira 4 jam barulah rawatan tu selesai. Ustaz Razi berjaya keluarkan ilmu hitam yang Kak Sarah amalkan. Kak Sarah juga mengaku yang dia dah guna-gunakan Abang Long supaya Abang Long tunduk kepada dia. Bila semuanya dah selesai, ibu dan ayah telah halau Kak Sarah keluar dari rumah kami pada hari itu juga. Selepas kejadian tu, Ustaz Razi masih teruskan rawatan kepada Abang Long. Akhirnya, Abang Long pulih seperti biasa. Kira-kira 4 bulan kemudian, Kak Sarah telah meninggal dunia. Dikatakan, Kak Sarah mati disebabkan oleh ilmu hitamnya sendiri. Wallahu alam. Macam mana kalau ahli keluarga korang kahwin dengan orang yang ada saka dan menghantui korang? Mesti seram kan? Moga kita semua dijauhkan daripada ilmu hitam dan benda-benda kurafat begini. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang boleh dikongsikan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Saya akan cuba jadikan video yang menarik, insya-Allah. Baiklah, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.